Salam. Waalaikumsalam. Okay, now today so want to explain about chapter 2. Okay, chapter 2 DC and AC. Okay. So kita akan belajar lagi DC ammeter, voltmeter, ohmmeter. Okay, ammeter untuk measure current, voltmeter untuk measure voltage, ohmmeter untuk measure resistor. Sebenarnya tak ada apa, subjek ni senang je derivation sebab kamu tak nak guna circuit analysis yang kamu belajar. Kamu suruh yang study, sebab tu lama yang pandai bukan kamu. Okay. Now, macam mana, apa yang kita nak buat? Okay, so ulang lagi sekali yang single circuit tak ada problem, kita pergi pada multiple circuit. Ada tension ni, banyak student saya tanya kan, saya tak faham ni, saya tak faham ni, sebab saya kata kamu tak nak fahamkan. Benda tu sebenarnya mudah aja kalau kamu fahamkan apa yang dia buat. Okay, kenapa instrumen ni kamu kena ikut apa yang orang tu ajar, sebab meter tu dah wujud dekat dunia ni. Jadi kita sekarang ni, kita follower, kita tengok macam mana dia berfungsi. Sebenarnya tak ada apa, kalau kamu tengok meter ni, DC meter, dia tujuan dia untuk apa? Dia gunakan konsep elektromagnetik, maksudnya guna ada magnet. Bila halus ada kamu letak pada current tu, measure current tu, dia akan aktifkan circuit ni. Jadi apa? Jadi keaktifan circuit ni bergantung pada nilai current yang masuk dalam meter tu. Kalau banyak current masuk, contohnya kalau kamu measure 1 ampere, dia akan naik sikit je meter. Kalau kamu measure 5 ampere, dia akan lagi naik. Itu je konsep dia meter. Meter macam meter minyak, kalau kamu isi banyak minyak, naiklah meter minyak tu yang manual. Okey, itulah konsep dia yang kamu tak faham sampai hari ni. Sebab tu sepening, sebab kamu tak, maksudnya circuit analysis hari tu tak berguna langsung untuk kamu. Sebab tu saya kata, lepas ni kan fikir balik, apa yang aku belajar kat circuit analysis, kenapa nak jadi jurutera? Kenapa nak datang sini? Okay, now, saya pergi pada Aryan Tension. Ingat sekali saja, saya tak boleh ajar kamu banyak kali dah. Personal pun tak boleh, sebab pensyarah ada banyak kerja nak buat. Okay, now, ini saya beritahu, kamu masalah kamu kan, 2-3 orang yang mesej semua masalah yang sama. Sebab tu saya kata, masalah dia masalah yang kamu tak nak belajar sendiri. Okay, now, saya tunjuk lagi sekali. Okay, kamu tak faham, repeat lagi sekali semester depan. Okay, now, saya ajar kamu satu benda penting. Okay, saya jadi marah sebab apa tau? Saya kata, apa benda lah budak-budak ni, kau tak belajar dekat circuit analysis ke apa? Sebab tu saya marah, faham tak? Kamu malas, sebab tu orang lain kena tanggung kesalahan kamu. Okay, tengok ni, saya tunjuk sekali lagi. Okay, Swiss ni, okay, saya tunjuk kamu. Swiss ni ada 3 jenis, tolong fahamkan otak tu, tolong fahamkan. Sebab tu saya start marah kamu tahu tak? Sebab kamu pemalas. Okay, cuba faham, Swiss ni ada 3. Apa yang susah sangat? Meter tu ada 3 Swiss. Kamu boleh pergi pada point nombor 1, nombor 2, nombor 3. Takkan tu pun tak faham nombor 1, 2, 3 tak. Ini circuit mudah tau. Ini circuit analysis. Macam mana kamu tak faham? Okay, nah, saya nak bagi tahu. Sekarang ni dia pergi pada most sensitive range. Okay, mula-mula dia pergi pada 1 ampere. Kenapa tak faham-faham benda ni? Sebab tersemarah. Kamu belajar apa circuit analysis ni? Tidur. Okay, 1 ampere. Bila 1 ampere, apa jadi? 2 ni tak berfungsi. Kamu faham ke tak benda ni tak berfungsi? Dua tepi ni tak berfungsi. Kamu faham tak? Maksudnya dia tak ada supply current. Jadi point 1 ampere, 1 ampere point nombor 1. Okey, jadi point nombor 1 dia jadi apa? I2 tak ada, I3 tak ada. Bila I2, I3 tak ada, ini sebenarnya satu complete circuit kalau kamu tahu. Okey, dia satu complete circuit. Okey, jadi apa yang kamu pening kepala sangat? Tak habis-habis tanya kamu tak faham ke dia complete circuit, tahu tak? Bila complete circuit, ini jadi, okey, sekarang ni ini berapa? Ini adalah I1. Sekarang ni bila I1, nilai I ni, I yang kat sini sama juga dengan I1. Okey? Okey. Nah, apa lagi yang kamu tak faham kat sini sebelum kita start benda ni? Ini adalah I1. Jangan pening kepala tak habis-habis tak faham konsep circuit. Okey, bila dah tak ada current, kamu bayangkan ni tak ada current, ni tak ada current, jadi apa jadi? Dia akan create satu point kat sini. Okey, apa jadi point ni? Tak kisahlah kamu tak point A ke, point B ke, point C ke. Okey, jadi point A. Jadi bila ada je simpang, maksudnya akan jadi parallel circuit. Tolong ikat benda tu, jangan bodoh sangat. Ingat, bila dah ada junction ni, maksudnya ada parallel terjadi. Kamu tak belajar ke parallel series ni? Saya bagi tahu, bodoh sangat. Okey, jadi kamu kena letak bila ada satu junction, kamu maksudnya dipecahkan. Dari junction 1 dan junction 2. Ini, nampak tak? Ini, okey, saya bagi tahu satu benda kan? Kejap. Sorry, ni pun sudah tersilap. Sebab tu saya kata, saya pun jadi pening dengan kamu ni. Silap. Maksudnya,
Sorry ni circuit sini J junction. Ni J junction. Nampak tak? Sorry, ni J junction. Jadi junction A. Okey, RSH tu apa benda? RSH dia bagi tahu dekat sini. Nampak tak? Daripada point sini ke point sini. Itu RSH masuk dia. Sebab tu dia labelkan RSH. Okey, bila ada RSH sini, okey apa kamu nak buat? Dia ada RA, maksudnya RSH sama juga dengan total resistance kat sini. RA campur RB campur RC. Apa yang tak reti sangatnya? Tak habis-habis berpening kepala semua. Nak kejuruteraan tapi tak faham, tak reti-reti nak jawab. Okey. Nah, bila dia dapat kat sini RSH, apa yang terjadi? Jadi, mana yang sini RM ni sebenarnya? Okey, sebagai tahu, yang dekat sini RM ni pun resistor. Faham tak? Sebab tu RM tapi dia berada dekat meter ni. Sebab tu kamu tengok, kalau dekat point sini kan, apa yang kamu nampak? Sebab tu analisis dia. Okey. Sebab tu kamu tengok analisis bila kita buat yang point kat 1 ampere tu, VSH sama dengan VM. Kenapa tak faham-faham korang ni ya? Kan saya dah kata VSH kat sini. VSH sama juga dengan VM, parallel circuit. Takkanlah tak faham-faham lagi. Aduh, hai. Pening kepala saya mengajar kamu ni, tahu tak? Tak faham-faham konsep ni, kamu tak tahu nak cakap dengan kamu ni. Sebab tu semarah, saya kata apa benda kali ni paling teruk tau. Tak bergerak-gerak. Nak ambil kursus kejuruteraan tapi tak reti benda-benda simple. Okey, saya ulang balik. Kenapa VSH ni, VSH sama dengan VM? Kan saya dah kata bila switch ni, yang ini dua ni tak berfungsi. Saya ulang balik. Yang ini akan ada point. Jadi point sini adalah point VSH ke atas. Yang VSH kat sini. Okey, sini VSH. VSH. Yang atas ni apa benda? Yang atas ni adalah VM. Sebab tu dia VM. faham tak? VSH dengan VM parallel. Ada siapa tak faham? Bagi tahu sekarang. Siapa yang tak faham lagi konsep parallel circuit ni? Faham tak sekarang ni? Faham. Saya bagi tahu kat yang ni. Gila kamu benda ni simple circuit, parallel circuit kamu tak tahu. Kamu masuk sekolah, ya Allah tuanku. Serius, bengang gila dengan kamu tahu tak? Ini saya dah bagi tahu lagi sekali, junction A. Maksudnya sini, dekat sini bila ada resistor, ada current, ini akan jadi VSH. VSH ni kat bawah, atas ni VM, ini parallel circuit. Okey, parallel circuit VSH sama juga dengan VM. Ada lagi yang tak faham? Ada lagi yang tak faham ke? Okey, sebab tu yang bawah ni kenapa? Apa ke korang ni gila ke apa benda? V sama dengan IR. VSH sama dengan ISH darab RSH. VM, IM, RM. Takkan ini pun tak tahu V sama dengan IR? Daripada sini dapat RSH. RSH sama dengan apa? IM, RM. Ni ISH. Faham tak? Tak faham benda korang ni. Yang ini, kenapa ISH sama juga dengan I1 tolak IM? Tahu tak kenapa? Sebab ini jadi satu circuit. Faham tak? Jadi satu circuit. Jadi sini, I dekat sini sama juga dengan I1. Ada lagi tak faham ke circuit teori ni? Saja instrumen tau, bukan circuit teori, circuit analisis tau. Ini kalau macam ni baik saya mengajar jadi pensyarah circuit analisis. Benda simple macam ni pun tak tahu. Okey, dapat dah? So sekarang ni, bila kamu dapat ni ISH, ini junction. Berapa kali saya cakap, bila ada junction, kamu lukis sini kalau kamu tak faham. Sini I1 dah jadi dia. Sini jadi apa? Sini jadi IS, I1 minus IM. Atas ni jadi apa? Atas ni IM. Apa yang kamu tak fahamnya? Lepas tu kamu dah tahu kan, kalau ada junction, maksudnya apa? Lain sekali saya lukis. Gila lah korang ni, ya Allah tuanku. Aku pula yang kena tak benda simple. Ini dalam network analysis tau. Circuit analysis. Takkanlah kamu, siapa yang mengajar kamu ni? Teruk sangat kamu punya performance ni, tahu tak? Saya jadi pening tu cakap, apa benda yang korang buat ni? Kan, ni sini I1, sini IM. Sini jadi apa? Sini jadi I1 tolak kalau IM. kamu tak tahu, tak apa. Kita buat ISH kat sini. Kalau kamu tak tahu kan, sini jadi ISH. Okay, so jadi apa jadi? I1, kalau kata sini, ni I1 ni. I1 sama juga dengan IM campur ISH. Betul tak? Jadi, kalau ISH sama dengan apa? ISH sama juga I1 tolak IM. Takkan ini pun tak tahu, subhanallah. Hai. Betul ke tak?
Betul. Betul. Lepas tu RSH mainlah balik dengan benda ni. RSH sama juga dengan IM, RM. Ni main dengan yang benda ni. RSH sama dengan IM, RM. I1 tolak IM. Okey, dah dapat tu. Lepas tu, satu formula, lagi satu formula. Satu kamu dah tahu dah. RSH tadi, kamu dah tahu. RSH sama juga dengan RA campur RB campur RC. Ini maklumat yang dibagi dalam circuit. Satu lagi kamu boleh dapat je. Satu lagi kamu boleh dapat RSH sama juga dengan IM, RM bagi I tolak IM. Ini satu lagi. Ada dua formula, nampak ni? Ini atas nombor satu ni, kalau semua melibatkan perintang saja. Ini yang nombor dua kalau melibatkan current dan juga resistor. Faham? Clear? Itu saya kata Allah Akbar, apa benda lah budak-budak ni cakap. Tidur ke apa? Okey, seterusnya. Saya bagi tahu poin kedua. Lepas ni kan kalau kamu tak tahu, siaplah kamu. Lantaklah kamu, sedang tak larat nak cerita. Apa benda-benda ni, benda yang simple tau. Bukannya benda susah, circuit yang biasa tau. Bukan circuit yang susah. Okey, seterusnya. Poin kedua ni. Poin kedua ni, dia pergi pada switch yang kedua, 5 ampere ni. Letak kat sini 5 ampere. Apa akan jadi? Kalau ada je junction, kan saya cakap, kalau ada junction, kata point B. Kalau ada junction, apa jadi? Dia akan jadikan ini parallel. Sebab tu, RA ni, RA dengan RM ni jadi series. Nampak tak? Ini dah jadi parallel. Sebab apa? Ini dah jadi parallel lah. Kalau ada je junction, kan saya kata ada junction, dia akan menyebabkan terjadinya parallel circuit. Sebab tu kamu tengok VRB, VRB campur RC. Maksudnya apa? VRB ni lah dia, voltage. Kenapa dia tulis sini VRB? VRB, VRC sebab sini series. Faham tak? Sebab circuit sini tak hidup. Faham tak? Clear tak? Ada siapa yang tak faham? Yang ni kenapa VRA campur VRM? VRA campur VRM ni sebab dia, yang ini kan, yang ini circuit dia tak Series. Yang ini tak ada tau, ni tak ada. Sebab tu dia jadi macam ni, tak ada junction. Mana tak ada junction, dia terus sambung sini. Jadi VRA campur RM. Okey, lepas tu student tak faham yang ni. Yang ni tak faham. Aku cakap apa benda yang korang tak faham ni? Ni macam orang gila tak faham. Habis semua satu kelas tak faham. Apa benda yang korang tak faham? IM, RSH tolak RB, RC ni. Yang ini ke atas ni, nampak ni? Dia tukarkan RA ni. Okey, dia tukarkan nilai RA ni. Ni. Kan saya dah cakap ni. Ni. Nampak ni? RSH, saya tulis lagi kan? RA campur RB campur RC. Ni, kalau kamu tukar yang ni, ni. Kamu tukar yang kat sini, kamu tukar, kamu ambil yang lain, jadi RA sama juga dengan RSH, okey, tolak RB campur RC. Mana dapat? Daripada sinilah equation ni. Faham tak? Yang ini yang kamu nampak. Kenapa dia jadi RSH, RB campur RC? Sebab tu saya kata apa benda lah budak-budak ni. Clear ke tak? Itu yang kamu pening, betul tak? Okey, faham yang ini je yang student tak faham benda ni. Sebab saya kata, ya Allah Tuhanku, apa lagi yang budak-budak ni tak faham ni. Okey, sekarang ni siapa lagi yang tak faham, bagi tahu saya yang bahagian sini, circuit ni. Sebab saya boleh ajar kamu macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Saya tak nak lagi ada problem. Okey, apa lagi? Nombor 18. Bukan nombor 18. Nombor 17. Nombor apa? Nombor. Okey, siapa tak faham yang bahagian ni? Cepat. Saya nak tunjuk kamu, saya nak bagi kamu faham ni. Tak nak lagi pening-pening. Kita dekat sini punyalah lama. Okey? Nah, siapa yang tak faham untuk bahagian kedua, bahagian seterusnya ni, kat point B ni. Siapa yang tak faham derivation ni? Saya akan tunjuk satu lagi. Siapa yang tak faham derivation ni? Okey. Kalau siapa yang tak faham yang kedua ni, okey, saya tunjuk sesuatu. Ini sebenarnya matematik. Ya Allah Tuhanku, kau suruh aku darabkan. Okey? Kamu tak nak darabkan, saya yang terpaksa darabkan untuk kamu pula. Ini kat point B pula. Terpadam lagi sekali supaya kamu faham. Okey? Point B. Lepas ni saya tak nak lagi. DC semua ni saya tak nak ajar dah kamu. Pening kepala saya. Okey. So, bila dah dapat VRB campur RC sama juga dengan VRA campur RM. Okey. Sekarang ni kamu kena tahu satu benda. Apa yang terjadi? Kan saya kata sambung circuit ni. Okey. Bila sambung apa jadi? Bila kamu sambung circuit ni, I sama juga dengan
I2. Sebab yang ni dah tak ada, yang ni dah tak ada. So yang ada point dekat sini. So VRB sama dengan VRA campur VRM. Okey, seterusnya macam mana? Jadi kamu dah tahu kan kalau dekat current dekat sini, apa yang ada dekat VRC adalah I sama dengan I2. So jadi I2 tolak IM. Okey, I2 tolak IM, RB campur RC. Yang sebelah sini, apa yang ada pada RA dengan RM? RA dengan RM ada apa? Ada IM saja. Jadi IM RA campur RM. Okey? Itu dia. Tolonglah jangan pening kepala. Saya pun jadi pening dah dengan kamu. Ini kan macam yang ni. Yang ni. Yang ni. Ini kamu tak erti nak darab sendiri ke? Macam ni. Ini erti tak darab? Yang ni darab ni. Darab ni. Kamu tak erti, tak pernah belajar matematik. I2 tolak IM darab RB campur RC. Kamu tak pernah, tak erti guna matematik. Nak suruh sedirive untuk kamu. Apa benda lah kamu? Maksudnya kamu kena, sekarang ni kan kamu nak apa? Kamu nak suruh je sebab I2, lepas tu RB campur RC. Kau tak belajar matematik ke tingkatan 5? Ni tingkatan 5 punya. Saya pun dulu sekolah, tahu tak? Ini sebelahnya apa? Tolak. Kamu tak reti ke buat benda ni? Sebab saya kata, apa benda budak-budak ni datang sini kau mengelamun ke apa? Nampak? Ini benda ni kan matematik zaman dulu. Kamu tak belajar ke matematik? Saya kata, apa benda lah budak-budak ni? Tak belajar matematik ke? Kau datang sini buat apa? Okay? Bila kamu dapat yang tu, apa lagi? Okay. Sekarang ni saya bagi tahu. Yang ni kan, dah tahu kan? Kenapa yang RA ni, kamu ambil daripada equation 1. Equation yang mula-mula tadi. Equation 1 yang ni. Sebab saya kata kamu kena label sendiri ni. Equation 1 yang ni. Okay? Ataupun buat A lah. Equation A senang. Equation A, point A. Maksudnya point A. Equation A. Okay? Bila kamu dapat equation A, ni equation A. Ni. Equation A. Okay, jadi RA sama juga dengan apa? Kalau equation A, kamu tahu tak, benda ni ambil masa yang lama tau cerita kat kamu. Kamu tengok YouTube pun tak faham. Apa benda korang ni? Tidur ke apa? Bagi YouTube pun tak faham. Okay? Jadi equation 1, RA sama juga dengan RSH tolak RB campur RC. Ni ambil ni. Yang ini sumbat dekat sini. Ni, gila kau suruh sedirikan untuk kamu semua. Okay? Lepas tu jadi apa? Point B sama juga dengan IM. Ini RA kan? RA dah tukar jadi benda ni. Okay. IM RSH tolak RB campur RC campur RM. Mana tak dapat derivation ni? Okay. Jadi sekarang ni kita nak RB campur RC. Kenapa dia buat ni semua? Sebab dia nak factorizekan. Dia nak dapatkan RB campur RC sama dengan berapa. Sebab tu kamu belajarkan dulu macam mana kita nak buat. Maksudnya kamu kena darabkan ni. Benda ni kena darab dengan benda ni. Okay. Ni IM ni kena darab dengan apa? Kena darabkan dengan benda ni juga. Kena darabkan dengan siapa? Darabkan dengan ni juga. Sebab tu saya kata panjang. Okay. Panjang dia punya penyelesaian. Sebab tu kamu kena faham sendiri. Kalau kamu suruh sedirikan, saya bertambah pandai lah. Jadi, bila kamu darabkan ni semua, okay, kalau macam saya dah tahu kat mana. Tengok Macam saya dah tahu dah. IM, RB campur RC. Saya nampak sini. Sini IM. Sini pun ada kan. Sebab tu saya kata kamu kena expert sendiri. Ada kamu suruh buat. Saya dah lama yang jadi hebat. Okay. Bila kamu darab IM, RB, ni, yang ini kamu darabkan. Kamu nampak tak? Sebelah kiri dan kanan. Sini, negatif kan value dia. Satu lagi, positif RB, RC ni. Jadi kamu bawa, dia akan cancelkan. Yang ni akan boleh cancel. Equation ni dengan yang ni boleh cancel. Okay. Kalau dia bawa ke kiri kanan ke apa kan. Jadi, RB campur RC, IM, RSH plus RM divide by 2. Sebab tu kamu kena buat equation ni. Ini adalah summary dia. Kita nak dapatkan RB dengan RC. Sebab tu saya kata kamu kena faham apa tujuan kita buat ni. Kita kena faham kenapa kena buat macam ni. Sebab dia nak dapatkan dalam bentuk RB campur RC. Kalau kamu tak faham apa objektif dia, sebab tu kamu pening. Kamu kena faham. Dalam circuit ni kita belajar orang punya. Kamu faham dulu apa benda yang dia buat. Yang ni. Bulat kan, merah kan dia. Lepas tu dapat RA. Buat macam tu. Barulah kamu faham. Okay? Now, bila kamu dah dapat tu, okay.
Bila kamu dah dapat benda tu, okey. Okey, ni point 2. Dah dapat dah. RB campur RC. Okey, sekarang ni kita pergi pada equation nombor 3. Swiss nombor 3. Pergi Swiss kepada Swiss nombor 3. Mana Swiss nombor 3? Ni Swiss nombor 3. Seterusnya pergi pada Swiss nombor 3. Okey, saja kamu Swiss nombor 3. Janganlah pening. Ini sekata Allahu Akbar, benda yang paling basic sekali. Okey, RC. Okey, seterusnya kena faham objektif nombor 3, Swiss ni pergi pada nombor 3 ni untuk dapatkan RC. Okey, jadi kamu tak pening kepala, kamu dah tahu dah. Kalau objektif nombor 1 dapat Arshan, objektif nombor 2 RB campur RC, objektif nombor 3 untuk dapatkan RC. Okey, jadi C macam mana? Letak point C kat sini. Okey, bila sini dah, sini tak ada. Sini jadi apa? Sini jadi I sama juga dengan I3. Faham tak? Okey, I sama dengan I3. Kau suruh se derive kan, memanglah kena marah dengan se. Sesikit-sikit boleh, tapi kalau sepatutnya kan sebagai equation nombor 1 kamu dah berjaya selesaikan. Ini 2 pun benda yang sama ulang balik, nombor 3 pun sama berulang balik. Okay, now saya dah bagi tahu kalau cancel sini yang mana ada junction itu adalah parallel circuit. Parallel. Saya bagi tahu dah parallel circuit. Jadi apa benda? Jadi sebab itulah dia tulis VRC. VRC sama juga dengan VRA campur RA campur RM sebab kat sini. Ni. Nampak ni. Jadi yang sini dia jadi satu tim RA, RB, RM series. Yang ni RC saja sebab ada junction. Clear tak? Cuba keluarkan suara kamu. Clear kan? Sebab tu saya kata ya Allah Tuhanku, apa yang budak-budak ni pening. Lepas tu apa yang ada voltage ada kat VRC ni? Kan dia cakap I3 jadi I3 tolak IM. Okey, dapatlah I3 tolak IM RC. Sebelah lagi satu dekat sini RA, RB, RM ni ada apa? Ada IM. Lepas tu samalah juga kamu dah faham satu benda lagi. Okey. Sekarang ni kamu pening lagi. Saya tak faham apa benda RC, RSH tolak RC ni. Sebab tu saya kata kalau tak faham tengok balik equation tadi. RA apa? RSH sama juga dengan RA campur RB campur RC. Dalam kes ni dia nak ambil apa? Yang ni. Okey, kejap. Okey, seterusnya kejap Okey. So seterusnya, kalau kamu tak tahu yang ni, okey, kalau kamu tak faham yang ni kan, kamu tak faham yang benda ni, okay, saya boleh tunjukkan satu benda magic. Okey. Saya boleh tunjukkan kamu satu benda magic. Kejap. Ni Sebab tu saya kata kalau kamu faham sendiri, tak perlu benda ni sebab dia. Okey. So boleh tak tunjuk kamu lagi satu adalah, saya tulis baik semula. VRC sama juga dengan VRA campur RB campur RM. Okey. So sini I3 tolak IM RC. Okey, sini sama juga dengan IM RA campur RB campur RM. Seterusnya jadi apa? I3 kamu kena pecahkan ni darab sini, darab sini. Sebab saya kata kamu tak pecahkan, saya lah yang kena buatkan untuk kamu. Okey. Okey, sekarang ni bila kamu pecahkan dapat I3 RC tolak IM RC sama juga dengan IM RA campur IM RB campur IM RM. Okey. So sekarang ni nampak tak ini IM RC ni boleh pindah ke sini. Sebab tu jadi I3 RC. Ini kalau saya sebut macam ni tau, supaya kamu faham IM RA. Ini kamu pula yang ya Allah Tuhanku, IMRC, IMRM, ini campur IM RC. Okey, sebab tu faktorkan semula. Sebab saya kata, aku pula yang kena derivekan untuk kamu semua. Sikit-sikit dah lah stage 1. Ini universiti bukannya sekolah. Okey, nampak tak? Sama tak dengan yang kamu nampak kat atas tadi tu? Sama. IM kamu faktorkan balik, I3 RC. Allah, kurang ni. Lepas tu, okey. Dah dapat benda ni. Okey. Apa form? Jadi dah nampak tak? Ini nampak ni. Ini RA, RB, RC. Apa formula ni? VSH sama dengan apa?
VSH sama juga dengan bukan VSH, sorry. Ya, padam. Okay. Sebab tu saya kata ini perlukan kamu yang derive, baru kamu hebat. Kalau C yang derive, sudah nak jemu dah. Maksudnya C yang hebat masalahnya. Okay. Bila kamu tengok ni, RSH ni, RA campur RB campur RC. Nampak ni, ada RA dekat sini, so sini ada RA, RB campur RC. Sebab itulah combine tiga-tiga ni jadi I3RC sama juga dengan IM dalam kurungan RSH campur RM. Betul tak? Betul. Ini yang kamu pening. Saya kata, Betul. Allahu Akbar, budak-budak ni lah. Geram betul sir. Okay, so kamu dapatlah kat sini RC sama juga dengan IM RSH campur RM bagi I3. Okay, ada siapa yang tak faham lagi? Jadi dapatlah equation C. Tadi equation B yang mana? Equation B yang sebab point B kan, ni point C. So label ni point C, ni point C. Okay. Point B. Okay, dah settle dah. Okay, jadi apa lagi yang dia nak? Kamu dah dapat dah equation ni. Okay, RA, RB, RC. Okay, jadi sekarang ni mari kita buat soalan supaya student tak pening. Okay, soalan sebagi sendirilah supaya kamu tak ada pening kepala. Okay, now kita masuk pengiraan. Okay, kita pergi pada pengiraan. Sebuat sendiri soalan ni supaya mudah kamu tak ada pening. Okay, now saya nak buat, saya tambah kertas kosong, add page. Okay, ini nombor berapa ni? Sekejap. VRC. Okay. Sebagai soalan, kamu cuba jawab soalan ni. Ni. Okay, seterusnya saya nak bagi soalan, salin soalan ni supaya kamu tak pening kepala. Dengar cara macam mana kita sejawab apa semua. Okay. Ini kelas sinkronan mahal. Okay, salin, calculate. Okay. Calculate the value of RA, RB, RC. Okay, as in figure. Okay. Given that the value of internal resistance RM sama juga dengan 1 kilo ohm. Okay. And full scale current of the moving coil equals to 100 microampere. Ni soalan yang selalu ditanya. Okay. The range of current ni sebagi tahu. I1 sama juga dengan 10 miliampere. I2 sama dengan 100 miliampere. I3 sama juga dengan 1 ampere. Okey. Dah salin dah? Dah. Okay. Dah, bagus. Okay, jangan takut. Sebenarnya soalan ni mudah je kalau kamu dapat tahu. Kalau hafal formula, sebab sekali kalau kamu hafal formula, lagi mudah. Kalau tak hafal, tak apalah. Boleh tirai. Kalau tak hafal, kalau ni sebab tu saya dulu kadang-kadang susah sangat hafal je lah. Okay, itu cara saya. Okay, now, mana tadi? Saya kena kat tepi ni. Mana warna merah? Ni, kena add pages lagi. Okay, jadi macam mana rupa circuit dia? Saya lukis baik semula. Sebab saya kata kamu kena hafal. Kalau suka saya dah hafal dah. Tak payah nak tengok lagi dah. Saya boleh ingat. Saya dah boleh hafal dah. Okay. Buat lukis 3. Kena hafal sendiri lah. Ada pula kamu nak suruh saya hafal. Memang tak lah. Ini. Okay. Ini apa? Dia punya RM tu kan? RM. Okay.
So Genesis suka lukis ni. Jadi bila kita lukis, kita faham. Okay. Ini maksudnya dekat bawah ni ada Swiss. Maksudnya sini berapa? Sini saya nak lukis, sini jadikan I1. Okay. Sini jadikan I2. Sini jadikan I3. Berapa? I3. Okay, jadikan I3. Okay, tak payahlah buat simbol ni kan, kau pening pula kan. So jadi pening kan? Apalah yang student ni pening. Okay. Okay. I1, I2. I1, I2. Dia macam ni. Okay. Sini ada selector. Selukis. Okay, sini I. Sini positif, sini negatif. Okay. Sini jadi I, M. Okay. Dia suruh cari calculate RA, RB, RC. Mana RA? RA, RB, RC. Okay. Nah, macam mana nak solvekan dia? Okay, sebagai tahu. Ni satu teknik lagi. Okay. Ingat ada satu formula yang kat atas yang ada bagi N equals to I bahagi IM. Ni satu lagi formula dia. Okay, I bagi IM. Okay. Dalam kes ni, kamu kena ambil yang paling most sensitive. Okay, dalam kes ni, I sama juga dengan I1 sebab IM. Okay, I1 sama dengan berapa dalam soalan tu? 10 10 mili ampere, most sensitive. Okay, bagi dengan IM berapa? 100 microampere. Sebab tu saya dah suka dah, student sudah mula faham. Maksudnya ini adalah IM. Kau tak faham, tengok balik takrifan dia dekat mana yang meter, mana satu yang moving coil. Ini adalah IM. IM ni dia berkaitan dengan coil. Moving coil, maksudnya berada dalam meter tu. IM. Jadi 100 microampere. Berapa jawapan dia? 100. Okay. Bila kamu dapat macam tu, ada satu lagi formula. Kamu kena tahu R-shunt. R-shunt ni ada satu lagi formula. Okay, iaitu dia adalah RM N-1. Ni saya ajar kamu. Ada satu lagi. Sebab tu saya kata subjek ni ada banyak derivation. Ini salah satu dia kalau berkaitan dengan N. Okay. Okay. Sekarang ni RM sama dengan berapa? RM berapa? 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Tak apa, nanti saya bagi YouTube ni. Okey, tapi satulah, dalam YouTube ni ada semua marah kamu semua. Rasakan. Okey, cuba suruh Peringatan kamu. tak apa. Peringatan dia kan. Semua satu dunia tahu, betul tak? Saya masuk kat YouTube ni, so satu dunia tahu saya tengah mengamuk dengan kamu. Okey, now 10.1. Okey, saya bagi tahu satu benda. Kalau kamu tahu cara penyelesaian dia, mudah saja. Okey, contoh. Kamu boleh tahu satu Okey, dalam ni, kakak kamu ada derive kan? Formula tadi kamu ada equation 1, 2, 3. Ingat tak yang kamu ada RSH sama juga dengan RA campur RB campur RC. Lepas tu apa yang kedua? RB campur RC sama dengan berapa yang tadi kita derive tu? RB campur RC sama juga dengan IM RSH campur RM bagi dengan I2. Lepas tu apa lagi? Kita tahu pasal equation RC, betul tak? Equation RC bagi tahu apa? RC sama juga dengan IM RSH campur RM bagi I3. Nampak tak? Kamu tahu dah pasal benda-benda ni. Okay? Add pages lagi. Okay? So, kamu dah tahu dah pasal equation ni. Sebenarnya hidup dalam instrumen ni paling mudah nak dapat A. Sebab apa? Bila kamu tahu formula, tak ada pening kepala. Okey, nampak? Formula apa yang ada semua maklumat dalam information kita? Dia ada bagi tahu apa? Kalau macam saya akan tengok, dia ada bagi apa? Dia bagi pasal I3 ada 1 ampere. Lepas tu RM ada. Lepas tu RSH ada tak? Lepas tu RSH ada ke tak ada? Okey, ada. RSH ada ke? RA campur RB RC. Tak, kejap Okey, tak apa.
RC. RA. Kita ada equation ni. Lepas tu ada satu lagi. RA. Ya. RA sama juga dengan RSH tolak RB campur RC. Okey. Dalam soalan SIR ni, RSH dah ada kan? Dah dapat tadi kan 10.1. Okey, kamu boleh cari nilai RC tak? Mula-mula. Boleh kan? IM berapa? IM berapa? 100 microampere. 100 microampere. Okey, saya tulis balik lah. Okey, guna formula yang ni. Okey. RSH boleh tahu tak? Boleh, RSH 10.1. 10.1. Okey. Lepas tu RM RM 1 kilo. 1 kilo ohm. Lepas tu bagi dengan I3. I3 berapa kat atas? Tadi bagi tahu tadi. 1. I3 sama dengan 1 ampere. Kira berapa dapat? Sudah lega dah, kamu dah start pandai dah. Okey. Okey, kamu dapat 0.101. 0.101 ohm. Senang, janji kamu faham step dia. Apa nak buat ohm? Mula-mula satu sekali guna nilai RC. Lepas tu kita ambil equation mana pula? Kita boleh guna equation RB. Apa equation RB apa? RB, sekejap RB sama dengan berapa pula? Nombor 2. Okey. Apa equation RB? Cuba tengok dekat atas. Ada tak equation RB? Oh, ada satu formula lagi saya lupa tunjuk. Ya Allah, Tuanku. Okey. Ada satu lagi. Okey, ada satu lagi tak derive. Okey, sini saya ulang balik kat sini. RA, RSH, RB campur RC. Okey. Sekejap, ada satu lagi equation saya tak selesaikan. Sorry Okey. Okey, sekejap Okey, equation ni. Okey, selis baliklah balik semula supaya kamu faham mana equation A, equation B, equation C. Okey. Equation A. Okey, RA, RSH tolak RB campur RC. Ni equation A. Okey. Equation A dah ada. Lepas tu equation B, RB campur RC. Mana tadi? Allah. RB campur RC mana equation ni? Saya pun dah tak nampak dah ni. Ni. Ini equation B. Okey. Saya tulis sini lah, pening kepala lah macam ni. Okey. Tadi kita dapat equation A, RA sama juga dengan RSH tolak RB campur RC. Lepas tu ini equation A. Lepas tu kita ada equation B. Equation B, RB campur RC sama juga dengan IM RSH campur RM bagi I2. Ini equation B. Okay, seterusnya tadi kita kira tadi, kita dapat equation C, RC. RC sama juga dengan IM RSH campur RM bagi I3. Okay, ini equation C. Okay, seterusnya kita boleh dapatkan equation ni, equation B. Equation B. Equation B masukkan substitute ke equation 2, equation C.
Okay, equation C kamu akan dapat formula ni. Okay, RB sama juga dengan IM RSH. Okay, campur RM ni balik derive ya. Tengok balik semula yang ni. Kamu akan dapat I over I2 tolak bukan I satu bagi I3. Okay, balik ni derive yang bahagian ni Kamu tengok balik yang substitute ni. So satu lagi RA, jadi ini dapat equation D. Equation D. Seterusnya dapat RA sama juga dengan RSH tolak RB campur RC. Ni equation baru. Salin dulu. Semua salin. Ini yang kita buat dalam A ammeter. Semua salin yang ni. Equation A dapat daripada ni. Salin semua. Senang nanti kamu tak pening. Ini yang summary yang kita buat. Equation A. Lepas tu equation B. Ini yang kita kira tu. Switch nombor 2. Ni switch nombor 1. A switch point A. Kalau ni point B, switch nombor 2. RC point switch nombor 3. Lepas tu equation B, substitute dalam equation C. Balik ni kamu tengok sendiri. Kamu akan dapat dia seolah dapat 1 tolak I1 tolak 1 over I3. Salin dah? Dah, sir. Dah salin semua dah? Ini paling penting. Dah? Dah. Sebab yang lain tu sebenarnya guna formula je. Sebab tu sembang kamu. Yang lain tu hanya guna formula. So saya kata instrumen lain dengan circuit analysis. Kamu tahu study sikit itu je dah faham. Yang lain tu guna formula saja. Okey. Dah Kamu dah tahu A, B, C, D. Ni letaklah equation E. Tak ada masalah. Okey. Ini dah tulis. Okey. Semua dah salin Dah salin kat buku? Salin semua ni. Dah, sir. Okey. Dah salin. Okey. Dah salin semua ni. Okey. Kita tengok pada soalan tadi. Jawapan tadi. Okey. Yang ni tadi kan? Okey. Seterusnya. Kamu ambil equation yang mana? Ini tadi RC kan? Okey. Yang ni kamu ambil equation yang ni. Okey, kamu ambil equation RB. Equation yang mana? Kamu ambil equation yang ni. Equation berapa ni? Guna equation ni. Equation D. Okey. Guna equation D. Okey. Cuba masukkan nilai. Okey. Masukkan equation D. Okey. Dapat equation D. IM RSH campur RM. Okay. 1 over I1 tolak 1 over I2. So IM berapa? IM 100 microampere. Okay. RSH berapa? 10.1 campur 1 kilo ohm. Lepas tu dalam kurungan 1 I1 berapa? I1 100 10. 10 ke 100? 10, sir. 10 microampere. I1 10 milliampere. Mili. Sorry. 10 milliampere tolak I2 berapa? I2 100. 100. 100, sir. 100. So bukan 1 over I2 tolak 1 over I3 ke? Mana kita ada. Yang equation D tu. Sorry sebab saya kata semua pening kepala dah. Sebab tu saya kata I2 tolak I3. Sorry korang ni kan main-main dengan saya tau. Tak apa. Oh main-main dah saya tengah marah lepas tu korang main dengan saya pula. Nak kena budak-budak ni. Saya pun tulis silap sebab tu saya kata nampak tak? Sebab tu saya kata dia kena derive, kena slow derive. Okay? Betul. Ni berapa? I2, I3 kan? Okay. I2 berapa? I2. 100 milliampere. 100 mili tolak 1 ampere. Sebab itulah saya kata benda ni mudah. Kita guna barang orang. Formula tak boleh lain. Bila kamu kira, dapatlah 0.9099. Kira dulu dapat ke tak? Okey.
Dah dapat kan? Sebenarnya tak ada apa kita nak cari nilai RA, RB, RC. Yang kat atas kita dapat dah. Nampak? Nombor 1 dah dapat dah RC. Dah ada formula dia. RC apa formula dia? Inilah cakap. RC ni sama juga dengan IM RSH campur RM. Okay? Divide by I3. Tak ada apa. Ini sama juga dengan benda ni. Yang dekat sini. Okay? Faham tak? Clear? Clear. Okay. RB dah dapat, RC dah dapat, RB dah dapat, seterusnya pergi pada RA. Sebab itulah saya kata, apalah budak-budak ni. RA apa formula dia? RA sama juga dengan RSH tolak RB campur RC. Campur RC. Dah pandai tak student saya? Ini je soalan dia. Apa dapat RA? 10.1 tolak 0.909 campur 0.101. Dapatlah 9.09. Susah tak? Susah ke senang? Senang. Senang. Tu saya kata kamu tak faham derivation. Bila buat derivation tu yang ambil masa. Saya cakap derivation ni kalau kamu hafal dah. Okey, now. Kita pergi pada seterusnya. Ini dapat dah salin Semua dah salin? Sejenis. Okey, sebagai tahu ni kelas synchronize kan. Maksudnya semua kamu guna data, seguna data. Mahal tu kelas ni. Okey, clear? Okey. Clear. Okey, very good. Now, saya nak seterusnya, tak apa, lepas ni saya masukkan dalam YouTube. Jangan risau. Okey, seterusnya kita pergi pada ni yang settle. Yang ni nanti kamu tengok sendirilah ada example-example yang lain ni. Tapi saya dah bagi example kamu. Sama je. Okey. Saya nak tanya sikit. Ya, yang mana? Yang tentang RSH sama dengan RM over N tolak 1. N tu nak ambil yang mana sih? Okey, macam ni. Mana tadi? Okey. Yang tadi dapat 10.1. Okey. N sama juga dengan I kan? I bagi IM. Itu formula dia ni. Okey. Ni formula dia. Masuk nilai ya. Dia ada dua formula, Okay, kenapa tau? Yang ni pun salin juga. Satu lagi ni. Ini berkaitan dengan N. Kalau ada perkataan N. Okey, ada dua ni. Ni salin dua formula ni. Tambah tadi dalam formula yang tadi tu. Okay. Dah salin dah? Dah. Okey, bagus. Itu saya suka. Kamu ni kan, kamu tak nak derive lepas tu sebab itulah kamu tak faham. Okey. Dah salin dah yang ni. N sama dengan apa? N sama dengan I bagi I, M. Dalam kes ni most sensitive. Maksudnya 1 milliampere. Okey? 1 milliampere pula apa? 10 milliampere. Okey, dah. Okey, sebenarnya kalau kamu tahu most sensitive ni maksud dia apa? Kamu faham tak? Current tu kan, current ni maksud dia apa? Current yang paling kecil kan? Maksud most sensitive ni current yang paling kecil. Dia ada current yang paling kecil antara 10 milliampere, 100 milliampere dengan 1 ampere. Mana yang kecil? Nilai mana yang paling kecil? 10 mili. 10 kan, sebab tu most sensitive, sebab tu jadi I sama juga dengan I1, 10 milliampere. Faham tak? Okay, now bila kamu dah faham, tak apa, kita pergi pada next class. So takutlah kamu tak faham benda ni, habislah pingsan rasa. Okay, now kita pergi pada emitter incision effect. Kita belajar pada chapter yang baru. Okay, emitter incision effect ni sebenarnya apa? Okay, emitter incision effect sebenarnya adalah nak bagi tahu bila kamu tengah ukur, kamu tengah ukur tu, dia ada efek juga pada circuit tu, emitter. Maksudnya emitter tu masa kamu test, kan dia ada efek pada circuit tu. Sekarang ni kamu mesti pening. Saya dah start pening balik, tak faham apa benda. Kalau kamu nak tahu, incision effect ni dia deal dengan incision error. So dekat circuit ni ada R1. Sini kita ada I. Ini dia tak bagi tahu ni, sambung ni sebenarnya. Sebenarnya, yang ini apa? Ini adalah simple expected current in simple circuit.
So sekarang ni pula expected current in series with an emitter. Maksudnya yang ini pula sebagai tahu, nampak tak? Ini adalah meter. Okay, meter. Sebab tu dia bagi tahu bila kamu masuk macam sebelum ni yang 4.1 part A ni, dia hanya expected current in simple circuit, maksudnya tak letak meter lagi. Yang B kita letak meter, faham tak? A tak letak meter, expected in simple circuit lah maksudnya. Yang ni bila kita letak meter 4.4 figure 4B. So apa yang terjadi, dia sebenarnya bila sambung yang ni maksud kita connect emitter. Connect emitter. Okey, apa yang terjadi? Sini IE. Sebenarnya IE sama juga dengan E bagi dengan R. Tak ada apalah. Okey, IE sama juga dengan IE kat mana? IE kat sini. IE sama juga dengan voltage bagi R lah. R1. Okey. Kalau selepas kamu masuk ni dah lain dah. Okey, yang ni maksudnya kat sini ada IM. Okey, ada IM. So apa jadi? IM dia akan jadi beza sebab apa? Dia akan jadi IM sama juga dengan voltage, okey. Tapi dalam kes sekarang ni R1 campur dengan RM sebab dekat meter ni ada RM. Clear? Apa beza yang dekat sini? Sebagai tahu something. Okey, kat sini voltage bagi dengan R, sini IM, voltage bagi dia ada tambah satu lagi RM. Clear? Okey, sebab apa? Sebab bila masuk meter tu ada RM. Okey, clear? Clear? Dah salin dah? Yang ni salin. Okey. Clear. So, kita pergi pada example ni. Senang je sebab saya kata. Tapi kena tahu, ini emitter insertion effect. Okey. Lepas tu, dalam test ke apa benda, kamu kena faham dia bagi soalan. Tengok macam soalan ni. A current meter having an internal resistance of 88. 88. Maksudnya berapa? 88 ni apa? R apa? RM. RM is used to measure current through RC in figure. Determine the percentage of error due to the emitter insertion. Okay, kamu pun dah mula tak faham. Jangan pening bagi tahu. Okey. Maksudnya apa yang kita kena buat mula-mula? Okey. Ingat pertama kamu kena pertama apa kena buat? Okey. Mula-mula cari voltage. Okey, kita cari sebelum meter sebelum. Maksudnya sebelum meter diletak. Okey, sebelum meter diletak. Maksudnya meter sebelum diletak. Okey, so macam mana nak buat? Ini parallel ke apa? RBRC ini adalah kamu kena cari nilai penuh. Maksudnya kita kena buat lukis dulu sebelum benda ni diletak. Sebelum diletak apa jadi? Dia akan jadi R total, lepas tu ini 5 volt. Kita nak cari nilai asal dulu tanpa letak emitter dulu. Okey? Okey, kalau nilai asal, kejap. Saya pun dah pening kepala. Oh, tak payah buat yang ni lah, nanti kamu pening. Okey, sebab yang ni dulu. Sebelum kita buat example yang ni, sebagi satu soalan dulu supaya kamu faham konsep ni dulu. Okey. Sebagi satu soalan, sebelum buat insertion ni, ini yang dah advance ni. Sebagi yang ni dulu. Okey, katakanlah saya tulis yang ni. Okey. A current, ambil example ni dulu, baru boleh buat yang seterusnya. A current meter has an internal resistance of 78 ohm is used to measure the current through resistor R1. Okay, determine percentage of error
of the reading due to ammeter insertion. Okey, nak. Ni circuit dia. Okey. Ni circuit dia. Okey. This one adalah RM. Okay. R1 1 kilo ohm. Ini R1. Ini adalah point X tu. Okay. Sini adalah 3 volt. Okay. Now, macam mana nak solve dia? Okay. Mula-mula kamu kena cari I dulu. Okay. Sebelum meter diletakkan. Before. So, nak solve dia before insert meter. Before insert meter, apa jadi? IE equals to E over R1 equals to 3 volt divided by 1 kilo ohm. So 3 milliampere. Okay, before. Lepas tu put meter. Put meter maksudnya dia ada nilai RM. Okay, nilai RM maksudnya IM equals to E R1 plus RM. Okay, E berapa? 3 volt. Okay, 1 kilo ohm campur 78 ohm. So, dapat berapa? Cuba kira. $2.78. 2.78 miliampere, betul tak? Okey, ada satu lagi formula kamu kena tahu iaitu insertion error. Ini kena faham. Ini satu formula baru. Hafal. Insertion error equals to IE minus IM, okay, divide by IE times 100. Ini formula baru insertion error. Kena ingat. Dia tak ada apa. Okay. So IE berapa? IE. So insertion error equals to 3 miliampere. Insertion error equals to 3 miliampere tolak 2.78 miliampere divided by 3 miliampere times 100. So what's the answer? 7.34%. Correct not? Okay. Legacy. So basically kita dah nak finish dah ni summary. In this chapter we have discussed on electrical meter, single range, multiple range, shunt resistor, insertion effect. Sebab tu yang sebelum ni belajar introduction electrical meter. Okay. Lepas tu kita ada shunt resistor. Shunt resistor untuk apa? Single range, satu range saja. Kalau universal shunt kita guna in multiple range. Switch tu boleh pergi range nombor 1, nombor 2, nombor 3. And then you belajar cara calculate shunt resistor, ammeter, insertion effect. Okay, clear? Okay. So, basically kita dah habis. Nanti lepas ni, ni yang bagusnya. Lepas ni saya akan bagi tutorial punya soalan. Lepas ni faham After this video seterusnya, saya akan bagi cara kamu kira soalan-soalan yang ada dalam ni kan. Saya akan bagi dia punya dalam YouTube lah. Saya akan ambil beberapa soalan. Saya akan bagi kamu supaya kamu tengok slow-slow formula apa yang guna. Lepas tu nanti kamu boleh ni lah. Kamu boleh cubalah jawab. Okey, untuk quiz. Quiz. Quiz jangan lupa Quiz akan tanya chapter number 1 mungkin minggu depan lah sebagai kamu briefing dulu lah. Okay, chapter quiz kita akan tanya pasal introduction of instrumentation and measurement, pengiraan saya akan kira. Saya akan bagi dalam kalam. Okay, dalam kalam jawab objektif. Clear? Ada tak faham? Clear. Okay, so balik ni, okay jangan sedih. Balik ni, ulang balik semula. Balik ni jangan sedih, saya nak bagi tahu kamu. Apa yang kamu kena buat balik ni lepas ni?
Okay, lepas ni saya akan bagi tutorial. Jangan risau. Sekali kamu nak tahu kan, okay sir, saya tak faham. Kamu tahu tak? Sir ada beribu-ribu soalan, beribu-ribu jawapan, ada macam-macam. Cuma saya nak kamu faham konsep ni dulu. Okay, balik ni, apa yang saya nak kamu faham? Okay. Okay. Apa yang saya nak kamu faham? Okay, pertama, so want you to understand how to draw. Okay, saya nak kamu faham how to draw the circle. Okay, draw the circle. Single and multiple. Saya nak kamu faham. Okay, no. Yang nombor dua, apa yang saya nak kamu faham? Okay, after you find single and multiple, faham dulu analogi dia. Normally, apa yang kita nak cari? Question asking about what? Okay, question, okay, selalu kita selalu tanya pasal apa? Pertama, kita tanya pasal find RA, RB, RC. Betul tak? Okay, kadang-kadang sebagai tahu, dalam soalan juga kita boleh terbalikkan. Maksudnya soalan nombor satu, selalunya kita kena cari RA, RB, RC. Kadang-kadang, okay, sebagai tahu, dia bagi nilai RS Shan semua, kita cari pula terbalik. Yang kedua pula, kita cari pula nilai current. Current pada, cari current I1, I2, I3. Ini selalu yang kita main-main. Maksudnya dalam soalan, kita boleh tanya, cari resistor RA, RB, RC. Okey, seterusnya soalan seterusnya kita boleh tanya, kita bagi nilai RA, RB, RC, kamu cari pula nilai I1, I2, I3. Itu yang saya kata. Itu yang kita selalu tanya. Clear tak? Dengar suara saya? Clear sir. Okey. Okey. Sekejap internet problem. Sini Pekan hari ni hujan sekejap So login Pekan hujan, dia macam ni sebab saya guna ada sistem lain sekejap. Dia dah terkeluar sekejap Kena masuk balik, sekejap, sabar. Join meeting. Oh, tak ada pula sebenarnya. Okay, ni ada. Sekejap sebentar. Iklan. Okay. So, sambung balik. Sekejap sabar. Yang tak datang kelas saya tak tahulah macam mana. Saya bagi YouTube ni. Tapi tak tahulah macam mana jadinya lepas ni. Okay. Now. Okay, seulang balik. Apa summary dia? Okay. Normally draw circuit, single, multiple. Okay, derivation lah. Selalu kita tanya. Lepas tu derivation. Derivation. Lah, mana pula circuit? Saya Tak nampak. Tak nampak kan? Itu saya kata kejap Iklan. Sebab saya kata internet hari ni memang sangat teruk. Sekejap. Sabar sikit. Saya guna line sendiri lah kejap Bismillahirrahmanirrahim. Kejap Okey. Okey, kejap Saya cuba lagi sekali. Okay. Okay, saya cuba lagi sekali. Cubaan kedua. Okay, kita tengok macam mana. Ada tak? Tak ada? tak ada. Okay. Lagi sekali percubaan lagi. Share screen. Start broadcast. Sekejap, saya tengok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Cubaan.
Okey, ada dah kembali sekejap ya, sabar. Terus slow. Okey. Sabar, sudah tunjuk dah skrin tak keluar lagi. Kejap ya, kejap. Okey. Okey, jadi normally soalan question kita dalam test ke final exam ke, pertama kita bagi cari RA, RB, RC. Yang kedua pula terbalik. We give you RA, RB, RC, cari I1, I2, I3. Faham tak? Sebab tu kamu tengok yang dalam soalan, kadang-kadang dia ada bagi semua nilai, lepas tu kita cari I1, I2, I3. Jangan risau, dalam ni ada tutorial, nanti saya bagi tutorial. Okey, seterusnya derivation. Okey, seterusnya ini yang ni. Okey, so lepas tu kamu kena tengok balik. Apa formula? Nombor 3, senak. Dalam formula, dalam emitter, ini senak kamu buat. Fikir dulu, emitter. Okey, dan ini dalam ni, emitter. Kamu kena tulis dari step by step. Step by step. Apa yang dia nak cari sebenarnya? Step by step. Okay, list down the formula. Okay, kalau macam saya kan, saya tak tahu. Saya akan ulang balik, saya akan cakapkan. Okay, right now I tak faham apa yang dalam ni dia nak cari. So buat summary dulu. Kamu ingat dalam otak apa benda yang kita nak punya summary. List down. Macam macam ni kan, saya cuba hafal balik. Apa tadi yang saya ajar student tadi? Okay, RSH. Okay, RA campur RB campur RC. Saya akan buat macam tu. Okay, dan apa lagi sebelajar? Sebelajar pasal RA equals to RSH minus RB plus RC. Okay, now I beritahu dah equation ni. Okay, ni boleh dapat equation ni, boleh dapat equation ni. Now, apa lagi yang tadi saya belajar? Saya belajar tadi pasal derivation RB RC. Okay, RB plus RC. Saya belajar dapat IM RSH plus RM, okay, divide by I2. Okay, now I belajar yang ni. Okay, seterusnya I cari RC. RC apa dia? IM, RC tadi apa? RSH. IM, dia sama je sebenarnya. RSH plus RM. Dia macam RB RC je. Cuma Over tu lah. I3. Over I3. Jadi that's why bila you faham satu semarah, kamu tak nak faham. Kamu tengok sebenarnya dia beza ni je. Betul tak? Dia beza sikit je kejap Betul. Dia beza I2 dengan I3 je. RB campur RC. Okay, bila dapat macam ni, you jadi tenang. When you list down everything yang you tak faham, you akan jadi tenang. Sebab tu saya kata jangan risau. Lepas tu, you dah beritahu dah. Katalah ini equation A. Katalah ini equation A, ini equation B, ini equation C. Lepas tu masuk macam mana? Masukkan equation RB campur masukkan equation B to C into C kan. You boleh dapat satu benda baru. Sebab tu saya kata slow dia memang pening kepala. Once you tahu, you macam saya dulu boleh dapat A juga. Jadi RB equals to IM RSH plus RM. Ini yang senang kamu list down. Okay, ni satu divide by I2 minus ni satu over I3. Tulis semua formula. Ni macam ni kalau saya dulu, saya suka tulis formula macam ni. Lepas je kalau habis kelas kan, saya akan tulis balik. Oh, boleh dapat benda ni. Okay, lepas tu boleh dapat apa tadi? Ni boleh dapat semualah. Kamu tulis ni A, B, C ni apa semua kat question ni. Lepas tu apa lagi yang hari tu saya belajar, ada satu lagi formula saja. N equals to I divide by I M. Okay, I ni yang mana? I boleh jadi I1, boleh jadi I2, boleh jadi I3. Tapi kita cari most sensitive. Oh, dah faham dah. Macam tu. Lagi satu, saya Syam ajar pasal kalau related with N. Okay, RSH equals to RM N minus 1. Nampak tak? Sebab saya kata dalam subjek ni kita guna orang punya formula. Kita kena ikut lah. Okay, seterusnya dah habis ni kita emitter insertion. Tulis macam tu. Emitter insertion. Emitter insertion ni apa maksud dia? Maksudnya
kita ada circuit asal, bila kita masukkan meter tu dia akan ada efek. Sebab meter tu pun dia ada dia punya resistor, ada dia punya internal resistance semua. Jadi bila kena pada circuit tu, maksudnya lukis macam ni. Emitter insertion. Ada original circuit, tak kisahlah. Okay, original circuit. Lepas tu you kena kira original circuit dan sini adalah circuit untuk meter. Okay, circuit for meter. Jadi apa jadi? First kita kena buat, sebab tu saya kata kalau kamu faham teknik ni, first find I, okay, find I dekat kat mana? Cari find IE. IE ni related kat mana? Dekat original circuit. Kalau circuit meter, maksudnya kita kena cari dah IM. IM. Okay. IM dengan IE. Kalau IE maksudnya macam mana? Kalau circuit tu simple, IE sama juga dengan V bagi R1. Sebab tu saya suka buat cerita macam ni. Okay, kalau yang IM pula, IM equals to V equals to R1 plus RM. Lepas tu satu lagi formula, insertion error. Maksudnya dalam persen. Kalau dalam persen, insertion error sama juga dengan IE minus IM divide by IE times 100. Okay, senang ke tak? Senang. Senang, sebab tu kata kamu kan kenapa yang kamu jadikan, tapi memang macam tu kadang dalam kelas kita kena marah. Bila kamu marah barulah kamu cemerlang. Kalau tidak kamu rasa macam oh my god senang je. Okay, lepas ni sebagi tutorial jawab. Sebagi jawapan pun senak kamu cuba jawab dulu. Kalau tak boleh baru tanya senak kamu tunjuk derivation. Clear? Okay, jadi dah habis dah subjek ni. Subjek ni habis pula. Okay, next class. Okay, kena cepat tau. Kita kena, tak apalah saya tengok kejap, saya tunjuk yang voltmeter pula. Okay, voltmeter. Okay, voltmeter ni ada satu benda baru. Ni tak apa, saya tak nak pening kamu hari ni. Okay, dalam voltmeter untuk detect voltage. Saya tunjuk sikit lah supaya kamu tak pening. Okay, dalam ni, okay, satu benda yang kamu akan belajar dalam DC voltmeter ni, kita ada satu benda yang dipanggil ni. Okay tak, bukan macam tu, kita kena kenal circuit dulu. Maksudnya dalam DC voltmeter ni kita ada, perkataan dia adalah RS, kita akan belajar pasal RS, kita belajar pasal RM, kita akan belajar pasal IM, kita akan belajar pasal V, desired voltage. Okay, tak apa, ini saya bagi introduction sikit-sikit supaya kamu tak pening. Okay, dalam circuit macam ni kan, DC voltmeter, saya tunjuk sikit apakah itu RS sebelum kita ni? RS adalah series multiplier resistance. Okay. Lepas tu RM. Sama juga internal resistance. Okay. IM adalah full scale deflection, FSD. Full scale deflection current. Okay. And then V, desired voltage. Okay. So, nanti macam mana pengiraan dia? Okay, saya bagi tahu Okay, contoh saya bagi tahu simple calculation. Kita boleh tengok ni circuit asal dia lah, DC voltmeter. Okay, secara mudahnya kita ada RS, series multiplier resistance. Okay, ni tak apalah, saya akan ajar next class supaya kamu tak pening kepala. Okay, tapi kena ingat mudah aja circuit dia ni. Cuma kena ingat, sebelum ni kalau emitter disusun secara parallel. Betul tak? Okay? Betul. Yang ni dah secara series. Okay? Kalau kamu nak, okay? Jadi, selepas ni saya akan tunjukkan kamu lah. Okay, cara-cara nak selesai dia. InsyaAllah very mudah. Ni lagi satu, saya nak ajar sebelum nak ni. Sensitivity. Satu benda. Untuk next class. Sensitivity, 1 bagi IFS. FS apa? Full scale. Ni saya tunjuk dulu lah sikit-sikit supaya nanti tak terkejut. Okay. Ni. Shunting effect. Okay, dalam DC voltmeter kita ada
shunting effect. Maksudnya, apa shunting effect ni? Maksudnya, bila kita letakkan meter tu pada circuit, dia ada shunting effect. Jangan risau, ni saya hanya nak introduction sikit-sikit. Okay? Okay. Soalan ni pun lebih kurang sama, cuma susunan tu parallel dengan series. Kalau ammeter dalam parallel, kalau voltmeter dalam series. DC voltmeter. Nampak? Dia pun ada multi range. Okay, ingat multi range. Sebab tu saya nak kamu fahamkan. Kalau yang sebelum ni, AC voltmeter, AC ammeter, susunan dia lain. Faham tak? Dia bagi macam mana? Ini nampak ni. Yang ini voltmeter dah dalam series. Dalam series. Kalau dalam ammeter dia letak dalam parallel. Sebab tu saya kata kamu kena hafal dulu, kena pandai lukis, macam mana cara dia, macam mana circuit dia. Kalau ammeter macam mana, kalau DC macam mana. Kalau ammeter macam mana rupa dia. Kamu kena ingat susunan meter. Yang ni susunan meter letak macam ni. Kalau dalam AC ammeter, dia letak macam ni. Kan, dia letak macam ni. Lepas tu letak macam ni. Letak macam ni. Okay. Lepas tu sini bawah ni ada I kan. I. Lepas tu sini ada I. Ini dalam bentuk, ini adalah DC AC ammeter. Okay, sini ada I. Ini ada IM. DC lain sikit. DC bentuk dia macam ni. Yang kamu nampak sekarang ni. Ya. Suka tak? Dah faham tak? Okay. So sekarang ni, saya nak kamu tulis macam yang saya cakap tadi tu. Clear tak? Clear? Okay. Clear. Lepas tu, saya nak ajar kamu teknik untuk belajar dengan bagus. Okay. Ini teknik belajar dengan bagus. Okay. Macam mana teknik nak belajar dengan bagus untuk instrumen? Okay. Now. Saya buat satu lagi add pages. Kat mana ni? Okay. Cara nak belajar instrumen ni saya ajar kamu. Macam mana nak instrumen ni nak belajar dengan bagus? Instrumen. Pertama, kamu ini saja supaya kamu mudah. Kamu buat kan. Semua benda ni kecil sangat. Maksudnya you buat. Muhammad Syahmi kenapa? Raise hand. Kenapa? Muhammad Hazim. Kenapa? Tadi saya tadi. Kamu tekan tu button tu tahu kan? Raise hand tu. Maksudnya saya. Apa yang kamu nak tahu? Tak ada apa? Tertekan ni. Tertekan. Kau jangan main. Okay. Now. So okay dah. Sekarang dah happy kamu dah faham. Okay. Untuk instrumen. Senang. Kamu dah tengok kan? Dalam kalam ada apa? Ada syllabus. Syllabus kan? Dalam kalam ada syllabus kan? Betul tak? Ada saya. Okay. Salah je. SYLLA. Salah ni. Sekejap. Kamu pun ikut-ikut sen. Okay. Perkataan agent syllabus. 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 Okay. Dalam syllabus, kamu buat macam ni. Kan ada yang tulis 1.1. Okay. Principle. Tajuk dia kan. Principle of instrument. Okay. Instrument and measurement. Contoh. Kamu tulis kat sini, ada tak berkaitan formula dia? Lepas tu, macam saya dulu, saya suka buat macam bentuk kecil-kecil. Macam ni. Kalau ada satu ni, saya patah balik. Ni bukan ni, kejap Macam saya akan buat macam ni. Masa zaman belajar dulu, saya akan buat ini satu kertas A4 kamu. Saya akan gariskan kepada 4 bahagian. Saya akan buat sekecil mungkin. Okay? Dan saya akan tulis kecil-kecil. Supaya saya dapat buat formula dia. Okay. Macam kamu buat kat SPM, ada kecil-kecil macam ni kan. Kamu tulis, ini chapter 1.1. Apa benda? Principle of instrument measurement. Lepas tu tulis something. Semua pasal formula-formula dia. Lepas tu 1.2. Error. Okay, apa benda? Buat kecil-kecil ni satu kertas A4. Lepas tu 1.3. Measurement standard. Measurement standard. Lepas tu 1.4 uncertainties. Okay, yang ni pula chapter, katalah ni sampai ni lah, dua bahagian lagi ni untuk DC meter. DC meter, AC meter. Tulis. Sini DC ammeter. DC ammeter, circuit, lepas tu formula dia. Formula dia apa? RA equals to apa? RB plus RC apa? DC ammeter. Lepas tu, yang dekat sini pula DC voltmeter.
circuit, lepas tu dia punya apa yang dia nak cari. Okay, DC voltmeter. Lepas tu ohmmeter. Okay, apa dia nak cari. Okay, lepas tu AC meter pula, apa formula dia. Dekat-dekat, DC dengan AC mesti dekat. Masa zaman saya belajar dulu macam tu. Okay, di AC emitter pula apa yang ada dekat sini. Tulis macam tu. Jadi, bila you nak buat test ke apa benda semua kan, you dah ada satu simple notes. Okay, faham tak? Chapter 1 ataupun chapter 2. Kamu dah ada simple note. Clear? Buat macam ni sekecil mungkin. Senang you ada compact note sebab DC AC ni kita dah ada dah orang guna. Kita guna orang punya. Clear? Okay. Now jangan risau, sudah ajar kamu. Senang tak? Dah faham tak tadi yang saya cerita tadi tu, yang derivation? Faham saya. Nampak tak? Sebenarnya kamu terlupa nak tengok apa yang ada dalam formula tu. Betul tak? Kamu suruh saya ajar kamu. Sebab apa? Memang saya dah ajar kamu tapi saya tak bercerita semua benda. Faham tak? Clear? Okay, rupa-rupanya yang kita nak cari dalam emitter semua RA, RB, RC, I1, I2. Voltage. Kalau voltage pula nak cari nilai voltage dia berapa. Okay, resistor nak set up berapa. Sama je. Clear? Okay, jadi saya nak tamatkan kelasa. Okay, saya nak tamatkan kelasa. Okay, lepas ni saya nak bagi tutorial. Nanti kamu jawab tutorial tu. Okay. Now, ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Nanti yang kelas. Okay. Okay, sekejap saya stop recording dulu. Nanti lama sangat. Okay, Kang masuk kat YouTube.